Okay, hari ini kita akan berbincang tentang lembaran penyusunan grafik. Ada sedikit perkara yang anda perlu tahu tentang lembaran penyusunan grafik, di mana selain daripada penggunaan alat-alat CAD untuk berfikir, kita boleh juga menggunakan lembaran penyusunan grafik seperti mana yang kita akan bincang pada hari ini. Okay, apakah itu alat lembaran penyusunan grafik? Secara ringkasnya ia adalah untuk pengembangan pemikiran kritis dan juga kreatif. Kedua-dua ya, dia bukan untuk orang kritis saja, bukan untuk kreatif saja. Tetapi kedua-duanya sekali boleh menggunakan lembaran penyusunan grafik. Som Haji Noor dalam penulisannya 1998 mengatakan penyusunan grafik ialah satu bentuk ilustrasi atau lakaran. Bila disebut ilustrasi, ia melibatkan gambaran, melibatkan graf, melibatkan lakaran yang digunakan sama ada untuk merancang, mengurus, meneliti, menganalisis atau menghasilkan sesuatu idea pemikiran dengan lebih sistematik, jelas dan berkesan. Okey, untuk penyusunan grafik ini ia bukan macam kod ya. Dia lain, dia tak semacam kod. Dia adalah lebih kepada kita menganalisis dan mengeluarkan hasil analisis dan juga sintesis kita dalam bentuk yang berbeza. Kita mungkin menganalisis number, okey, numbering, statistik. Tapi kita mengeluarkan dalam bentuk graf. Itu dikatakan penyusunan grafik. Ataupun kita menganalisis teks. Tapi kita mengeluarkannya dalam bentuk peta minda. Ataupun dalam bentuk graf. Ataupun dalam bentuk kronologi, timeline. Itu yang dikatakan bahawa kita menukar idea tadi kepada lembaran penyusunan grafik. Ada beberapa. Okay? Cuma kita tengok dahulu definisinya satu demi satu. John H. Clarke 1991 mengatakan lembaran ini membolehkan guru memastikan pelajar berada pada tahap pemikiran tinggi tanpa mengalihkan tumpuan mereka terhadap mata pelajaran yang diajar. Okay, jadi kalaulah anda satu masa nanti ialah guru anda mungkin boleh menggunakan lembaran penyusunan grafik. Lembaran ini sebenarnya telah digunakan oleh guru-guru pada abad ke-21 ni. Okay, sekarang ni dah guna dah. Dah mula banyak menggunakan peta minda, dah banyak menggunakan teknik grafik kebat. Anak saya telah diajar untuk teknik grafik kebat tu, memang ada dalam bentuk bulatan, ada dalam bentuk piramid, ada dalam bentuk graf. Okey, jadi penyusunan grafik ni ialah mereka diajar, anak-anak diajar untuk menumpukan perhatian mereka. Jadi anda sebenarnya bila dengar saya mengajar dalam kelas, anda sebenarnya boleh menukar ayat-ayat saya ini kepada bentuk penyusunan grafik untuk mendapatkan tumpuan. Tak ramai pelajar yang mampu buat ni sebenarnya. Sebab bagi mereka macam tak apalah video ada nanti, tak apalah nota ada nanti kan. Kita di peringkat IPT kadang-kadang kita berfikir demikian. Tapi sebenarnya kalau tak buat macam tu anda mengantuk. Saya tahu kelas anda daripada pagi Ini kelas yang sebelum asar. Kelas yang sebelum asar selepas Zuhur ni ialah kelas-kelas yang membosankan dan boleh membawa kepada peniduran. Betul. Saya dulu kalau saya pergi belajar kat UKM dulu, kat universiti dulu, memang kalau kelas petang saya ligatkan lagi tangan saya bergerak. Mengantuk tu jangan cakap lah. Lepas kita makan tengah hari kan. Makan tengah hari sikit je sedap dengan gulai karinya, dengan sayurnya, dengan nasi panasnya kan. Bertambah tak bertambah. Pergi kelas, berat mata kan. Lepas Zuhur ni memang kelas yang paling berat mata. Jadi kita nak bertahan dengan kelas-kelas yang banyak teori macam kelas saya ni, banyak teori ni. Dengar suara tu orang kata seolah-olah mengalun-alun lagu yang sedap je kan. Rasa macam nak tidur je dengar suara dia kan. Biarlah suara tak sedap pun kan pensyarah kita tu. Tapi rasa mengantuk tu punyalah kuat. Jadi untuk menumpu perhatian, saya memang akan buat peta minda. Sebab zaman saya sekolah dulu saya kenal peta minda je. Saya tak kenal benda lain. Okay? Mind map. Saya kenal mind map zaman saya dulu. Dan peta minda tu telah menjadi satu amalan saya. Nota-nota sejarah saya sejak saya belajar, sebenarnya saya belajar peta minda tu waktu zaman sekolah menengah dulu, cikgu sejarah ajar buat peta minda. Cikgu sejarah. Sebab cikgu sejarah dia banyak guna fakta, jadi dia banyak ajar kita orang peta minda. Sampailah universiti saya mengamalkan peta minda untuk semua subjek. Jadi kawan-kawan saya suka photostat nota saya. Dia suka photostat nota saya sebab nota saya selalunya saya tukar daripada nota yang panjang-panjang saya tukar kepada bentuk peta minda. Mereka suka photostat Siti.
Boleh tak? Siap dah peta minda. Boleh pinjam photostat tak? Pinjamlah photostat lah. Mereka photostat lah. Lepas tu mereka belajar sendirilah. Jadi kita dapat tumpuan sebab dia tahu saya dalam kelas saya akan buat peta minda. Ikutlah cikgu tu ajar macam mana sekalipun, cara saya colourful pen yang colourful. Okey, saya akan ikat pen biru, pen hitam, pen merah. Saya akan ikat sekali 3. Jadi bila saya ikat 3 tu ada yang naik atas, ada yang turun bawah. Hitam dengan biru saya tunggang terbalik kan, atas bawah. Lepas tu pen merah tu asing lah. Jadi bila buat awan tu saya buat warna merah. Lepas tu yang benda yang tengah-tengah, yang tulis tengah-tengah tu ada warna biru, ada warna hitam. Itu kaedah saya lah tu. Lepas tu saya jumpa dengan pen yang memang colourful. Kita picit dia keluar biru, picit keluar hijau, picit keluar merah, picit keluar hitam kan. Saya beli pen tu pula. Picit ketang-ketang saya dalam kelas. Punyalah busy saya dalam kelas saya, dalam kuliah saya. Orang lain sambil je tengok pensyarah mengajar, tapi mereka skor daripada saya tak skor pun. Okay, jadi tumpuannya lain-lain. Cuma bagaimana kita nak meletakkan tumpuan kita? Ya, kita guna lembaran penyusunan grafik. Okey, David Harley, kaedah ini menggalakkan pelajar menyusun maklumat dalam satu bentuk yang mudah difahami. Okey, kita menyusun maklumat dalam bentuk yang mudah difahami. Sebab itulah kawan saya suka peta minda saya, sebab mereka faham. Mereka faham peta minda saya tu saya meletakkan dalam bentuk yang difahami. Sebab saya faham cara menulis peta minda. Peta minda kita tak tulis dengan cara yang sangat-sangat panjang. Peta minda kita hanya letak isi penting. Lepas tu penjelasan sikit je secara ringkas. Jadi bila saya dulu ambil fizik dekat UKM, jadi fizik ni dia tak banyak penjelasan. Dia teori dia banyak kepada formula, banyak kepada fakta. Dan kita ambil fakta-fakta je lah. Fakta dan juga formula. Itu yang member saya suka baca peta minda saya tu. Okay? Itu David Harley. Martin dan juga Shimalik, 2 tahun yang berbeza tapi mengatakan bahawa ia meningkatkan pencapaian dan daya ingatan seseorang. Awak nak exam, jangan baca buku. Jangan. Tak dapat, tak masuk. Kalau nak exam, awak baca peta minda. Sebab peta minda ini sifat dia berwarna-warni. Bila berwarna-warni, awak senang hafal. Okey, contohnya alat kod ada berapa? Awak belajar dulu. Okey, alat kod contohnya ada 7 kan. Satu warna untuk satu alat kod. Warna merah kod 1, warna biru kod 2, warna hijau kod 3. Jadi bila awak masuk exam, awak ingat dia ada warna pelangi. Warna jingga apa, warna hijau apa, dan itu yang sebenarnya otak kita boleh hafal. Okay? Sebab itulah awak nampak tak sekarang ni even Al-Quran pun berwarna-warni. Ayat-ayat Al-Quran diletakkan dengan penulisan yang berwarna-warni. Sebab untuk mengajar kanak-kanak, bila mereka membaca, mereka boleh menghafal dan masa yang sama mereka kenal bahagian-bahagian tajwid. Kan, warna ni tajwidnya apa? Mat asli, yang ini mat arid li sukun, yang ini mat badal dan sebagainya. Jadi bila mereka belajar tu dengan warna-warna, sebenarnya pencapaian dan daya ingatan mereka lebih baik berbanding kita. Zaman saya dulu tak ada. Al-Quran warna sama je, semua warna hitam putih je Al-Quran, tapi kita menghafal tu, orang kata memang Tuhan bagi menghafal tu sikit punya baik punya menghafal tu. Alhamdulillah lah, saya zaman sekolah rendah dulu saya mewakili sekolah hafizah waktu sekolah rendah. Sekolah rendah, alhamdulillah. Masuk sekolah menengah saya tak dah sebab saya sekolah campur dulu. Okey, sekolah rendah dulu mungkin sebab baik kot. Dah sekolah menengah tu jadi nakal sikit kot. Alhamdulillah. Jadi warna-warna ni ialah penumpu, penarik perhatian. Psikologi mengatakan bahawa warna merah boleh melahirkan rasa lapar. Cuba tengok banyak restoran berwarna merah. McDonald warna merah. KFC warna merah. Okey. Apa lagi? Chicken rice shop warna merah. Sebab bila orang masuk je restoran dia, warna merah tu menyebabkan dia jadi lapar, dia nak makan apa yang ada dalam tu. Itu psikologi tu, saya belajar dulu. Saya belajar dulu kemahiran berfikir waktu dekat universiti dulu. Okey. Warna yang sejuk. Kenapa banyak masjid-masjid warna hijau? Sebab ia warna alam. Warna alam ni dekat dengan kita. Bila otak kita pening, tengoklah warna alam. Warna hijau. Okey? Kita diminta bila kita tengah serabut, pandanglah ke alam. Warna biru, warna sejuk. Okey? Warna hijau adalah warna yang alam, yang sangat dekat, yang nature, yang menyebabkan kita kembali kepada nature. Sebab tu masjid dia banyak warna hijau. Sebab bila kita duduk dalam tu, kita tenang. Kita rasa aman. Okey? Jadi, warna-warna lain contohnya macam warna kafe sekarang.
kafe hipster. Banyak guna warna hitam. Warna hitam itu melambangkan apa? Kopi. Orang nampak warna hitam, orang buat je bau kopi tu, okey, kita rasa nak minum kopi, kita mesti nak pesan kopi. Okey, masuk je dalam kafe hipster nak minum kopi. Itu cara psikologi bisnes begitu juga dengan psikologi belajar. Tak kisah colourfulkan penulisan anda. Buatlah bunga-bunga ke, buat lampak segi dan sebagainya jika itu boleh membantu meningkatkan pencapaian. Jadi lembaran penyusunan grafik ini membantu kita untuk bekerja dengan lebih sistematik, jelas dan juga berkesan. Okey, faham Novak dan juga Growin, proses ingatan jangka panjang juga dapat dibina. Proses ingatan jangka panjang. Okey, jangka panjang. Saya seorang yang pelupa. Memang saya seorang yang pelupa. Kalau awak suruh saya sebut nama awak seorang-seorang memang tak lepas. Saya tak ingat nama awak seorang-seorang. Saya memang pesen macam tu. Okey. Kadang-kadang saya boleh tersilap. Pelajar ni dengan pelajar ni muka nampak serupa Okey. Kalau pelajar muslimin saya kadang-kadang saya boleh ingat nama mereka sebab muka muslimin lain-lain. Mereka pakai kopiah tapi muka lain-lain, telinga lain-lain, nampak lelaki ni rambut lain-lain. Tapi kalau muslimat saya ambil masa lama untuk kenal nama muslimat sebab semua muslimat bertudung. Saya rasa macam semua nampak sama. Saya memang macam tu. Kadang-kadang kawan-kawan saya pun yang saya jumpa sekejap, tak jumpa, jumpa sekejap, tak jumpa. Jumpa pula lepas 5-6 tahun yang bukan rapat dengan saya lah, berkenalan macam tu. Jumpa balik, kadang saya segan nak panggil nama dia. Sebab saya tahu saya tak ingat nama dia. Okey, macam itulah dengan ilmu awak ni. Kalau awak tak bina ingatan jangka panjang tu, awak nak jawab exam susah. Jadi bina ingatan jangka panjang saya macam tu. Saya rasa suatu hari saya nyanyuk cepat rasanya. Anak-anak saya pun 5 orang, muncul 5 orang tu saya masih ingat lagi nama mereka Okey, Disa 1979 mengatakan penyusunan grafik ini melihat dan menganalisis cara pelajar berfikir melalui lembaran penyusunan grafik yang membantu pemikiran kritis dan kreatif. Anda membuat grafik itu secara kreatif. Kreatif ini maksudnya anda berfikir di luar kotak. Bagaimana anda nak meletakkan bahawa satu hari nanti saya boleh ingat fakta ni sampai bila-bila. Dan kritisnya ialah bagaimana anda mengolah ayat panjang dalam nota menjadi ayat pendek ke dalam bentuk grafik. Itu kritis dan kreatif. Jadi kritis dan kreatif bukan sahaja membantu kita menyelesaikan masalah, tetapi juga membantu kita untuk perancangan kita untuk masa depan, untuk pembelajaran kita, untuk akademik, untuk hidup kita. Okey? Kena ingat tu, kena ingat. Slavin pula mengatakan penyusunan grafik ini membantu pelajar mengenali pembelajaran, menyesuaikan suatu tujuan khas kognitif dan beri makna terhadap ilmu itu sendiri. Kognitif kita. Minda kita ni memang bukan, dia bukan macam mesin di mana dia orang kata bukan macam mesin maksudnya dia ada had. Tak. Minda kita ni dia unlimited. Minda kita ni unlimited. Tapi dia macam mesin sebabnya bila kita tak guna dia lama, dia karat. Maksudnya kalau kita tak berfikir, dia jam. Dan kalau kita terlebih guna, dia bukan jam. Terlebih guna, kita tak gunakan secara bijak, dia pun boleh jam. Cuma dia unlimited. Dan kita meletakkan jam tu sebagai limitation dia. Kita kata, limit lah otak tak boleh nak mikir dah, tak boleh mikir dah. Sebenarnya bukan tak boleh nak mikir, tak nak memikir. Otak kita ni boleh simpan banyak benda. Dari kita lahir sampai kita tua sebenarnya benda tu ada dalam kotak fikiran kita. Awak pernah tengok tak cerita Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Cerita kartun Disney tajuknya saya tak ingat, tapi yang dia buat cerita pasal emotion tu. Yang ada angry, ada sedih. Step up ke apa tajuk dia? Saya tak ingat. Okey. Dia ada sedih, dia ada angry, dia ada annoying. Okey. Jadi dia buat cerita tu seolah-olah dia dalam diri budak tu. Dia dalam diri budak tu dan dia masuk ke dalam kotak fikiran budak tu. Ada macam satu library besar dalam otak budak tu. Disney buat cerita ni. Saya tak jumpa kata. Tengok saya kata saya pelupa. Okey, nanti saya jumpa saya kongsi dalam grup tajuk. Lama dah cerita kartun ni. Kartun. Okey, jadi dia sangat bijak Disney ni, dia buat seolah-olah ini sebenarnya minda kita. Minda kita ni daripada kita hidup lahir sampai kepada kita tua, kita boleh flashback benda tu. Kan? Ada kalanya kan anda rasa seolah-olah
anda ingat benda tu tanpa anda mahu, tapi dia datang. Ataupun bila anda nak flashback, benda tu boleh flashback. Cuma kalau anda tanya saya, zaman bayi, kita ingat ke tak zaman bayi? Okay? Sebenarnya minda kita dah hidup dalam zaman bayi. Cuma benda tu kabur-kabur. Sebab waktu tu otak kita masih boleh memproses benda tu secara jelas. Tapi kadang-kadang mungkin ada mari lah. Zaman kita terbayang muka mak ayah kita waktu kecil ataupun kita mimpi. Kita rasa macam mimpi. Tapi kita mimpi di rumah lama. Rumah lama zaman kita kecil dulu. Saya pernah mimpi kepada satu rumah yang mana rumah tu saya nampak dalam gambar je. Saya tak ingat rumah tu. Saya nampak dalam gambar sebab kecil dulu kita orang satu keluarga duduk dekat kem askar. Ayah saya tentera. Dia duduk kat kem askar di KL. Saya tak pernah nampak rumah tu. Tapi saya pernah mimpi beberapa kali saya mimpi saya bermain dalam rumah tu. Saya mimpi saya nampak suasana sekitar rumah tu. Jadi itu adalah minda ingatan kita zaman kita bayi. Cuma kita tak proses benda tu secara hidup. Secara sedar. Kalau sekarang ni awak cuba nak ingat zaman bayi tak boleh. Tapi bila kadang-kadang kita mimpi dia datang. Itu cuba tengok baliklah. Movie tu memang bagus. Dia menggambarkan satu ingatan dalam bentuk penceritaan kartun yang sangat menarik. Nanti saya kongsi dengan awak tajuk dia. Okey ya. Jadi ada beberapa definisi, ada 6 definisi. Cuba fahamkan definisi ini. Apakah itu lembaran penyusunan grafik Okey, jenis lembaran penyusunan grafik. Ada 7 jenis lembaran penyusunan grafik yang kita akan bincang satu demi satu. Kita tengok yang sampai mana lah kita boleh bincang hari ni. Sampai 4.30 kita berhenti untuk kuis. Pertama, mengusul pereksa andaian. Kita buat grafik untuk usul pereksa andaian. Kita boleh buat andaian. Boleh. Bukan kata kita tak boleh membuat andaian. Okay, sekarang ni kita menggunakan grafik tadi untuk masalah kita lah, isu-isu diri kita. Kita pandang daripada segi isu, bukan buat nota, bukan buat nota dalam kelas. Okay, kita mengusul andaian untuk isu yang kita alami. Okay, isunya ialah, katakanlah kita tidak ada duit. Ataupun kita dapat duit. Sekarang ni dapat duit. Aisina. Okay, awak tak dapat lah. Mak ayah awak mungkin dapat Aisina. Jadi mereka membuat andaian. Kalaulah saya belanja banyak ni, untuk ujung bulan nanti, cukup tak? Duit minyak, duit anak-anak nak pergi sekolah, dahlah pelajar-pelajar KIAS insya-Allah akan masuk ke kampus tak lama lagi. Jadi mak ayah kena buat andaian. Apa yang bakal berlaku? Jadi dia mengusul pereksa andaian melalui penyusunan grafik. Macam mana tu? Nanti kita akan buat. Membuat inferensi atau menerangkan sebab. Dalam bentuk grafik kita boleh menerangkan sebab. Okey, kod tadi yang kita belajar kod dulu mungkin secara teori tapi ini grafik. Bila-bila duk sore mikir tu kita buat dalam bentuk grafik. Okey, kalau buat macam ni apa jadi? Apa sebab-sebabnya? Kita pun membuat bentuk peta minda. Okey, sebab pertama kita buat bulat dan sebagainya. Jadi kita membuat bentuk grafik supaya otak kita tu bergerak dengan lebih menarik. Dia tidaklah kata blur je kan. Sebab grafik ini sangat membina minda dan sangat menjana minda. Saya tengok kerja-kerja sekolah anak saya semua sekolah rendah. Banyak kerja-kerja sekolah mereka, buku teks mereka berwarna-warni dan banyak gambar. Sebab sekolah rendah mereka tahu pelajar-pelajar perlu kepada gambar untuk inilah jana minda. Okey? Kita sekarang pun kita minat gambar. Walaupun kita dah tua kita minat kepada penceritaan berbentuk infografik. Bagaimana pihak kementerian mengeluarkan SOP dalam bentuk infografik. Kalau bagi dalam bentuk teks, daripada 10 orang, seorang je baca sampai habis. Mula sampai habis. Percayalah. Tapi kalau bagi dalam bentuk susunan grafik, daripada 10 orang, mungkin 8 orang habiskan infografik itu secara committed. Peratusannya lebih tinggi. Membanding dan membeza. Kita buat grafik yang untuk menunjukkan perbandingan dan perbezaan. Kita membuat keputusan. Apakah jalan-jalan dalam membuat keputusan? Kita buat dalam bentuk grafik. Kita membuat ramalan. Bukan kata tak boleh buat ramalan. Boleh buat ramalan. Ramalkanlah. Saya study malam ni. InsyaAllah saya rasa saya boleh jawab semua soalan kuis. Saya tak study malam ni. InsyaAllah saya tak boleh jawab soalan kuis. Saya bantai je lah soalan kuis. Kalaulah goreng tu mengena, sedaplah gorengannya. Kalau gorengan tu hangus, alamatnya rendahlah markah. Kita boleh buat ramalan. Kita menyelesaikan masalah melalui penyusunan grafik.
Apa penyelesaian masalah-masalah yang boleh kita buat melalui grafik yang kita buat? Okey, mengesahkan sumber maklumat. Yang ini kita tengok bahawa banyak infografik yang boleh kita katakan bahawa sumber maklumat itu adalah benar kalau kita tengok adanya logo. Logo daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, jadi dekat sini mengatakan bahawa ada penyusunan grafik yang boleh membantu dalam mengesahkan sumber maklumat. Okey, sebab kita jangan mempercayai sesuatu tanpa pengesahan sumber maklumat. Janganlah. Walaupun kita rasa kita terror, kita rasa benda ni betul dah. Rasa-rasa benda ni betul dah. Tapi percayalah, selagi tidak tampak sumber maklumatnya daripada mana, kita jangan berpuas hati cepat sangat. Okey, cuba sahkan sumber maklumat itu dengan sebaik mungkin. Ringkasnya, kita tidak dapat melihat perkara yang berlaku dalam minda orang lain. Alat berfikir ini perlu agar ilmu dipindahkan daripada minda ke lembaran penyusunan grafik. Okey, contohnya kalau anda jadi cikgu suatu hari, okey, anak-anak, hari ni cikgu tak nak bagi tahu apa-apa, tak nak bagi nota. Semua orang tolong ambil nota minda, tulis nota minda. Jadi kita nampak apa yang pelajar fikir melalui nota minda. Okey, ataupun pelajar kaunseling kan, pelajar saya kaunseling, anda berjumpa dengan pesakit anda. Mungkin dia tak nampak apa sebenarnya masalah saya, doktor. Dia jumpa kan kaunselor kan. Anda jadi psikiatris ke, okey, cikgu kaunselor. Saya tak tahu cikgu apa masalah saya. Okey, anda bagi pensel, anda bagi kertas kosong. Sekarang ni, cuba buat satu bulatan besar. Tulis itu, faktor saya risau. Dia pun tulis bulatan, dia tulis faktor saya risau. Okey, tarik anak panah, buat satu bulatan. Rasa-rasa apa faktor yang menyebabkan anda risau? Apa yang berlaku semalam okey, kita minta dia sendiri lukis. Semalam saya bergaduh dengan suami saya contoh. Okey. Jadi dia kata, okey, nombor 1 bergaduh dengan suami. Lagi apa lagi awak rasa yang berlaku semalam atau malam atau pagi tadi? Duit kat bank saya habis. Saya bayar duit kereta sebabnya saya tak bayar 3 bulan. Habis semua. Okey. Tiada duit dalam bank. Buka nombor 3 pula. Nombor 3 pula. Ada lagi tak? Saya rasa anak saya demam lah. Okey, letak nombor 3, anak awak demam. Lepas tu, kembali kepada nombor 1 tadi. Buka pula cabang lain. Okey, bergaduh dengan suami. Sebab apa yang gaduh dengan suami? Gaduh dengan suami sebabnya saya minta dia bayar duit anak saya kat sekolah tapi dia kata tak ada duit. Okey, masalah kewangan. Lagi apa lagi sebab gaduh dengan suami? Adalah sebab saya masak tak sedap. Okey, masak tak sedap. Jadi, bila kita minta pesakit kita buat lembaran tu, sebenarnya tanpa dia sedar, dia melakar. Dia melakar tanpa sedar. Last-last awak tunjuk balik pada dia hasil lakaran dia. Okey, puan, ni sebenarnya masalah yang puan alami dalam hidup. Tunjuk satu demi satu demi satu. Jadi baru pesakit tu nampak. Dia nampak jelas. Oh, selama ni saya tak nampak. Kenapa? Sebab benda tu lah minda dia. Bukan kata minda orang lain dia tak nampak, minda dia pun dia tak nampak. Jadi bila dia lakar semua tu melalui penyusunan grafik, anda tunjuk balik kat dia, baru dia, oh banyaknya sebenar masalah saya. Lepas tu baru bantu dia untuk menyelesaikan masalah. Jangan kita bagi penyesalan. Tanya, kalau puan masalah keuangan, selalunya buat apa? Kalau masalah keuangan, selalunya kita orang pinjam ceti, pinjam alung. Okey, itu bukan penyelesaian terbaik. Tulis dia dulu pinjam alung. Yang kedua, pinjam loan bank. Tulis dia dulu. Yang ketiga, minta bantuan keluarga. Tulis dulu. Yang keempat, berusaha. Okey, berusaha saya ambil tuition dan sebagainya. Senaraikan. Tunjuk kat dia lakaran dia tu. Puan ada 4 cara penyelesaian. Mana yang lebih baik puan rasa? Yang tak menyusahkan orang lain, yang tak menyusahkan puan di esok hari. Rasanya kalau saya ambil tuition baik juga kot. Okey, ambil itu sebagai jalan penyelesaian terbaik. Nampak tak? Bila kita buat penyusunan grafik, kita berjalan seiringan dengan pihak klien kita, pelajar ke, okey, pihak kaunseling kita ke kan? Ia lebih baik dan lebih sistematik. Sebab apa? Sebab bila pakai Ailio tu tak beritahu apalah minda orang. Tapi bila pakai grafik, ini sebenarnya dalam minda kita. Secara tanpa sedar. Okey, untuk secara lebih lanjut kita akan masuk tajuk ini di perbincangan yang seterusnya hari Rabu. Okey, saya tak boleh nak bagi terus kat sini sebabnya anda akan jawab kuis sebentar lagi. Isi dulu borang kehadiran yang ada sebelah kanan dalam chat awak ni.
Okey, kita akan jumpa lagi pada hari Khamis. Tetapi jangan pergi mana-mana, duduk melekat dekat phone anda. Saya akan terus hantar link dan arahan untuk bagaimana nak jawab soalan dalam kuis awak. Okey, ada sebarang soalan sebelum saya berhenti? Tak ada pun. Ada ya? Okey. Terima kasih banyak sebab hadir. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah Subhanahu Taala, yang kurang daripada kelemahan saya, dan saya mohon Tuhan untuk memberikan saya yang terbaiklah untuk saya berikan kepada pelajar-pelajar saya, dan semoga anda semua dapat belajar sesuatu yang baru hari ini. Dan juga jaga diri baik-baik, COVID masih ada. Teruskan melekat kat telefon. InsyaAllah saya akan hantar link. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.